Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita masuk kitab kita ni. Bacalah sambunglah kitab kita 99 usul dirayah hadis. Isu kritikan isi kandungan hadis, satu panduan mudah untuk kita kesan hadis-hadis yang dhaif, hadis lemah dan hadis maudhu', hadis palsu dan. Jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Mak Yusuf. Jadi kita masuk usul ke-16. Usul ke-16 ni hadis-hadis yang menyebutkan Aisyah dengan Humairah, atau beliau radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya Humairah. Kebanyakannya maudhu', bukan dhaif saja, maudhu' lalu dah kebanyakannya. Paling ringan pun ia dhaif. Ada jugalah dhaif. Ia adalah pandangan seketik ulama hak kata dhaif. Kebanyakan ulama hadis mengatakan semuanya maudhu', semuanya palsu. Kecuali hadis ini saja yang tidak palsu. Hak lain palsu belaka. Hadis yang tidak palsu tu, akhbarana Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Ibn Wahbin qala akhbarani Bakr bin Madar an Ibn al-Had an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala al-habashatu al-masjida yal'abuna faqala li ya Humaira atuhibbina an tanzuri ilaihim faqultu na'am faqama bil babi waji'tuhu fawada'tu zaqani ala 'atiqahu fa'asnadtu wajhi ila khaddihi qalat wa min qalihim yawma idzin Abul Qasim tayyiban faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuki faqultu ya Rasulullah la ta'jal faqama li thumma qala hasbuki faqultu la ta'jal ya Rasulullah qalat wa ma li hubbun nazari ilaihim walakinni ahbabtu an yablugha an-nisaa maqamuhu li makani minhu. Okey, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha berkata pernah orang-orang Habsyah masuk ke dalam masjid, mereka bermain lah. Pertunjukan apa? Pedai ke bermain lah, permainan lah. Maka Nabi SAW bertanya aku, adakah engkau mahu melihat mereka bermain? Jawab saya ya. Lalu Rasulullah SAW berdiri di pintu dan aku pun meletakkan dagu di atas bahunya, atas bahu Nabi lah. Aisyah tak dagu dia atas bahu Nabi dengan menyandarkan mukaku ke pipinya dah. Sandar muka Aisyah tu ke pipi Nabi dah. Mesra lah. Depan orang ramai ni tak. Nak tengok permainan dah. Aisyah radhiyallahu berkata antara ucapan mereka pada hari itu ialah Abul Qasim yang baik. Dah. Kemudian Rasulullah bertanya sudah cukup? Dah. Nabi tanya Aisyah dah. Hasbuki cukup dekah? Puas dekah dah tengok ni permainan dah. Tetapi aku menjawab nantilah dahulu dah. La ta'jal jangan lorak. Jangan nantilah dulu dah. Kerana itu Nabi SAW terus berdiri kerana aku dah. Terus Nabi faqama li lah. Berdiri kerana aku, tunggu dah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya pula, sudah cukupkah? Aku terus menjawab, nanti dululah wahai Rasulullah, tunggu dulu dah. Aisyah berkata, bukanlah aku suka sangat melihat mereka, tapi sebenarnya aku mahu para isteri beliau SAW mengetahui kedudukannya di sisiku dah. Nak suruh orang lain cemburu kalau dia nak. Jadi bukan nak suruh nak tengok sangat pun dah. Dan mengetahui kedudukannya di sisiku dan kedudukanku di sisinya. Aisyah kata gitulah. Hadis riwayat Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra jilid 8 muka 181, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar jilid 1 muka 288. Kerana ini adalah hadis yang sahih. Dah. Jadi dia sebut sini. Mana sebut ya Humairah. Ya Humairah atuhibbina an tanzuri ilaihim. Jadi Nabi kata, wahai Humairah, Aisyah lah, wahai kemerahan, adakah kamu nak tengok mereka ni orang main ni dah? Adakah engkau mahu melihat mereka bermain? Ya Humairah situ ada dah. Ya Humairah ni. Nisa lah ya Humairah yang sahih. Okey, antara contoh yang dapat dikemukakan untuk usul ini adalah seperti berikut. Contoh pertama, anba'ana Muhammad bin Nasir anba'ana qala anba'ana al-Barak bin Abdul Khabar al-Abdul Jabbar anba'ana qala anba'ana al-Hasan bin Ali al-Jauhari qala anba'ana Abu Umar bin Hawiyah qala anba'ana Abu Abdullah bin Makhlaq
قال حدثنا حمد بن عبد الفراني قال حدثنا يحيى بن هاشم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حميرة لا تأكلي الطين فإنه يعزم البطن ويصفر اللون ويذهب ببهاء الوجه. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Humairah, yakni Aisyah lah, janganlah dikau memakan tanah kerana ia membesarkan perut, menguningkan warna kulit dan menghilangkan siri wajah. Jangan makan tanah lah. Rujukan ni Ibn Jauzi dalam Mawdu'at jilid 3 muka surat 33 hingga 34. Riwayat dikemukakan di atas adalah dengan isnad Ibn Jauzi ni. As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah jilid 1 muka surat 44, Al-Ajaluni dalam Kashful Khafa jilid 1 muka surat 74. Ni semua kitab-kitab hadis maudhu' dan palsu dan hadis dhaif dan palsu lah. Nah. Komentarnya pertama, Imam Ibn Jauzi berkata hadis yang menyebutkan tentang perkara ini tidak ada satu pun hadis yang sahih. Nah, ya Humairah ni. Lama sebelum beliau, Imam Ahmad telah pun berkata, aku tidak mengetahui walaupun hanya satu hadis sahih berhubung dengan memakan tanah. Nah, bukan Humairah ni tentang makan tanah. Tidak ada satu pun yang sahih. Tentang makan tanah. Berhubung dengan makan tanah sama ada berupa suruhan atau larangan, ia bahkan memudaratkan badan. Tak ada apa cerita pasal makan tanah ni. Suruh kau lari kau tak ada dah. Imam Ahmad kata dah. Komentar kedua, hadis ini jelas bertujuan menghina dan merendah-rendahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia ada unsur nak tabarrak, nak menghina, menjatuhkan Ummul Mukminin Aisyah. Jangan makan tanah. Seolah-olah Aisyah ni makan tanah. Yang ketiga, jika terima hadis ini maka dengan sendirinya berarti kita menganggap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang yang terlalu bodoh. Atau beliau seperti seorang kanak-kanak yang belum memaih lagi dah. Belum tahu membezakan antara benda yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan lagi. Seolah-olah Aisyah ni nikah Nabi kecil benar dah. Dia tahu dah. Atau bawah lagi dah. Kalau kita tengok riwayat tu ada seolah ni. Seolah budak kecil benar. Nah, Aisyah ni dah. Dah. Tu ada unsur-unsur syiah. Ada perbahasa lah. Ada kata Ummu Aisyah sebenarnya riwayat tu daripada Urwah ke daripada Isyam. Kata 9 tahun ni. Ramai ulama hadis putri. Tapi masalahnya. Kesilapan tu mungkin terjadi dan ada kritikal lah. Cerita setengah tu cerdik benar. Setengah tu nampak Aisyah ni budak kecil pohon ni lah makan tanah. Oh ikut dia makan dah. Makan seluk ikut dia dah. Jadi ada unsur-unsur yang diragui lah oleh setengah-setengah ulama hadis lain lah. Komentar keempat, ia bercanggah dengan sekian banyak hadis sahih menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang sangat-sangat cerdik dan sangat-sangat pintar dah. Dalam hadis lain pula cerdik dah. Hadis ni dan hadis-hadis seumpamanya pula. Ni hadis berat lah. Kata-kata dia hadis tak berat pun ada nampak sanadnya nampak pun okey dah. Tapi ada unsur nampak kebudak-budak sangat Aisyah ni nak main nak patung lah apa budak kecil ni. Nah. Komentar kelima, Ibn Jauzi telah mengemukakan hadis tentang perkara ini melalui beberapa saluran riwayat. Kemudian beliau menyebutkan perawi-perawi yang bermasalah dalam setiap saluran riwayat atau isnad itu. Kebanyakannya mengandungi perawi-perawi pendusta besar dan atau perekah hadis. Jadi Ibn Jauzi ni berapa sanad ke apa, perawi tu ramah hak jenis pendusta besar ada perekah hadis. Komentar ke-6, surah Rasulullah SAW terhadap Aisyah dengan kata wahai Humairah merupakan satu panduan mudah. Untuk anda tahu sama ada suatu hadis yang berada di hadapan anda adalah maudhu' ataupun tidak. Nah. Dia sudah tentunya maudhu' palsu kerana ada semboyannya berupa usul kena belah. Jadi kita ingat kalau sebut yang Humairah palsu belaka. Kecuali hadis Aisyah letak bahu dagu dia atas bahu Nabi ketika tengok pertunjukan di masjid Nabi tu dah. Orang-orang negro, orang hitam ni buat tunjuk pertunjukan lah. Silat lah kita kata pertunjukan silat dengan nasyid negara apa dah. Okey, habis itu dah. Okey, contoh kedua pula. حدثنا عبد الله بن سعد يحيى الرقي قال حدثنا أحمد بن أبي شيبة الرهاوي قال حدثنا أبو قتادة الحراني قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة فقلت يا رسول الله إني أراك تفعل شيئا ما كنت أراك تفعله من قبل فقال لي يا حميرة إنه لما كان ليلة أسري بي إلى السماء أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجنة
Lam ara fil jannati syajaratan hiya ahsanu minha husnan. Wala abyada minha waraqatan. Wala atyaba minha thamaratan. Fatanawaltu thamaratan min thamaratiha. Fa'akaltuha fasarat nutfatan fi sulbi. Falamma habattul arda waqa'tu Khadijata fahamalat bi Fatimata fa idza anashtaqtu ila raihatil jannati syamamtu riha Fatimata ya Humaira inna Fatimata laysat kanisa'il adamiyyin wala ta'tallu kama ya'tallun. Bermaksud kata Aisyah, aku selalu melihat Rasulullah SAW mencium Fatimah. Cium Fatimah, cium anak tino dia. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku sekarang melihat engkau melakukan apa yang sebelum ini tidak pernah aku lihat engkau melakukannya. Syiah ni berat. Cium, dia kata cium, bukan cium biasa, cium mulut lah ke apa. Dah, cucu dia pun, Hasan Hussein pun cium mulut. Ngarut riwayat Syiah. Okay, terus baginda bersabda kepadaku, wahai Humaira, pada malam aku diisrakan ke langit, aku dimasukkan ke dalam syurga. Nabi kata ke Aisyah dah. Aku terhenti melihat sepohon pokok dalam syurga yang tidak aku lihat pokok lain yang secantiknya. Tidak ada daun pokok lain seputih daunnya. Dan tidak ada pula buah yang lebih sedap daripada buahnya. Ini salah satu riwayat Syiah ni. Syurga ni putih. Pokok putih ke apa dah. Kalau kita mengaji, ada ustaz duk mengajar syurga tu putih ni. Unsur Syiah dah. Maka aku mengambil sebiji daunnya lalu aku makan. Ia kemudian menjadi nutfah air mani dalam sulbiku. Setelah turun ke bumi, aku bersetubuh dengan Khadijah. Hasilnya ialah dia mengandungkan Fatimah. Dia makan daun putih tu. Bila aku merindui bau syurga, aku akan mencium bau Fatimah. Nak cium bau syurga, cium bau Fatimah dah. Wahai Umairah, sungguhnya Fatimah bukan seperti wanita-wanita lain dari kalangan manusia. Dia tidak jatuh sakit seperti mereka orang-orang lain. Okay, bahagian bergaris ini adalah terjemahan pada bahagian bergaris dalam teks asal riwayat Tabrani yang dikemukakan di atas. Berdasarkan riwayat yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at, bukan begitu dua ayat terakhirnya, tapi begini. Wa annaha laysat min nisa'i ahli dunya wa la tadillu kama yadullu nisa'i ahli dunya. Kalau begitu maka terjemahannya adalah seperti berikut. Sesungguhnya dia Fatimah bukan seperti wanita penduduk dunia yang lain lah. Dia tidak sesat sebagaimana boleh sesatnya wanita dunia lain. Itu riwayat Ibn Jauzi. Riwayat ini juga mawdu' seperti riwayat di atas ni. Riwayat di atas ni, Fatimah bukan seperti wanita lain dari kalangan manusia. Dia tidak jatuh sakit ni, seperti mereka yang lain. Laysat kanisa'il adamin wala ta'tallu kama ya'tallu dah. Sakit ni. Okey, rujukan dia. Rujuk At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir jilid 22 muka surat 400. Contoh dikemukakan di atas adalah daripada riwayat At-Tabrani. Ibn Jauzi juga turut meriwayatkannya daripada beberapa orang sahabat selain Aisyah dalam versi dan redaksi yang berbeza-beza lafaz dan maknanya. Lihat Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 409 hingga 414. Asyuti dalam La'alil Masnu'ah jilid 1 muka surat 309 hingga 301. Asy-Syaukani dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah muka surat 388. Itu rujukan kitab lah. At-Tabrani. Ibn Jauzi pada dah. Suyuti dan La'alil Musnu'ah. Asy-Syaukani dan Al-Fawaid Majmu'ah dia. Kita ada palsu lah. Kecuali Tabrani tak dia. Tidak lah. Capu dah. Ada kitab besar atau Tabrani ni. Hal lain tu kitab khusus untuk hadis palsu dan hadis lemah dia. Okey, komentar je. Pertama, salah satu tanda mudah untuk anda tahu kepalsuan hadis tersebut ialah Aisyah radhiyallahu anha dalamnya disuruh oleh Nabi SAW dengan kata baginda SAW, ya Humaira. Ini bertepatan dengan usul dirayah yang kita bincangkan sekarang. Dia sebut ya Humaira, ayat palsu dah ni. Kecuali hadis Aisyah tak tabahu Nabi tengok pertunjukan dah. Tu je. Hal lain ya Humaira lain semua palsu dah. Komentar kedua, hadis ini dihukum maudhu' palsu oleh sekian ramai tokoh-tokoh hadis, antaranya Ibn Jauzi, Az-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar, As-Suyuti, Asy-Syaukani dan lain-lain. Komentar ketiga, antara alasan mereka menghukumnya maudhu' palsu ialah kerana ia bertentangan dengan fakta sejarah yang merupakan salah satu usul dirayah. Fatimah dikatakan hasil persetubuhan Nabi SAW dengan isterinya Khadijah setelah baginda di Isra' dan kemudiannya di-Mi'rajkan ke langit. Imani nutfah Nabi SAW yang menyebabkan Khadijah mengandungkan Fatimah dikatakan terhasil daripada buah yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan syurga. Soalnya Fatimah ni baru lahir setelah Nabi Isra' Mi'raj. Tak betul lah. Padahal Fatimah tu lahir ikut sejarah. Lama dah lahir sebelum tu lagi. Bukannya masuk
Nabi Isra' Mi'raj. Kalau tidak gak, kecil benar lah Fatimah ni. Ringkasnya pada ketika itu jelas Muhammad telah pun menjadi Nabi dan Rasul. Isra' dan Mi'raj telah berlaku kepada Rasulullah menurut mereka setahun atau 2 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah. Tak kira umur berapa tahun Fatimah ni menikah dengan Ali dah. Sedangkan setahun atau 2 tahun sebelum ke Madinah. Kalau Nabi baru setubuh, Khadijah baru boleh Fatimah. Masa tu maksudnya kecil benar lah. Fatimah ni tak mungkin nikah dengan Ali selepas hijrah tu. Jadi bagaimana mungkin Nabi SAW turun ke bumi lalu bersetubuh dengan seorang isteri ni telah pun meninggal dunia. Fatimah Khadijah pun meninggal dunia awal pula dah. Selagi cerita Khadijah meninggal awal lagi dah. Bukan masa Isra' Mi'raj awal lagi, iaitu pada tahun masa tu Nabi Isra' Mi'raj tu Fatimah meninggal Khadijah meninggal dah lah. Dah awal lagi dah. Tahun ke-5 hijrah ke-Nabi tahun ke-Nabi tak ingat tahun ke berapa ke-Nabi tu meninggal dah. Aimun huzn, hari tahun kesedih Nabi dah. Lepas tu baru Nabi Isra' Mi'raj dah. Tadi mereka awal lagi Khadijah mati, macam mana Nabi setubuh dengan Khadijah selepas Isra' Mi'raj ni. Sedangkan masa Isra' Mi'raj tu Khadijah ni telah tak ada meninggal dunia dah. Atau riwayat daripada Ibn tak duduk rumah tu tidur dengan Ummu Hani. Kononnya tidur dengan Ummu Hani, riwayat Ibn Ishaq. Karut punya cerita dah Ummu Hani dia. Pelik dalam selimut sekali Ummu Hani ke apa lah, riwayat karut tu dah. Riwayat daripada Ibn Ishaq. Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani dah. Jadi masa tu tak ada lah cerita Ibn Ishaq pun tak ada cerita dah Khadijah, sebab Khadijah ni telah meninggal dunia masa Isra' Mi'raj. Tak betul lah. Okey, komentar keempat ahli sirah dan ahli hadis menyebutkan Fatimah lahir 5 tahun sebelum kenabian lagi. Dah, ahli sirah dan ahli hadis hari awal lagi. Bukan lewat, bahkan ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, bukan selepas kenabian. Artinya beliau dilahirkan ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun dan baginda belum lagi dilantik menjadi nabi lagi dah. Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Lisan al-Mizan menulis, Fatimah dilahirkan lama sebelum Isra' Mi'raj. Sebenarnya 5 waktu pula difardukan pada malam Isra' Mi'raj, dan terbukti ada dalam hadis sahih bahawa Khadijah meninggal dunia sebelum sembahyang 5 waktu difardukan. Memang sebelum hadis sahihnya sebelum Khadijah meninggal dunia dah. Lihat Lisanul Mizan. Lihat Lisanul Mizan. Tengok, teringat pasal internet. Okey, lepas tu dalam kitab yang lain, beliau ni atau Imam Ibn Hajar Asqalani lah dah. Tadi kitab Lisanul Mizan dah. Ibn Hajar Asqalani dalam kitab yang lain beliau menyebutkan Fatimah dilahirkan sebelum malam Isra' dengan Fatimah dilahirkan 5 betul. Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian, yakni sebelum perlantikan baginda sebagai nabi ketika berumur 40 tahun. Oleh kerana hadis ini diterima oleh sekumpulan orang yang lebih jahil daripada perekanya dah. Masalah mereka ni jahil tu. Orang yang percaya tu jahil lagi dah. Maka banyaklah terdapat saluran-salurannya, banyak sanak saluran hadis. Mengikut hadis palsu ini, Fatimah ketika Rasulullah SAW wafat baru berumur 10 tahun lebih saja. Dah. Kalau begitu bagaimana akan ada pula Hasan dan Husain yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW? Kalau mak dia umur 10 tahun Nabi meninggal, anak dia umur berapa tahun? Nampak sangat dia tak cerdik dah. Hak tu lagi kita charge lah. Kita tok guru, kita tok ustaz charge. Lepas tu memperlekehkan orang kapur, orang biasa dia. Orang awam ni kira jahil lah, tak boleh cerita ilmiah sikit dah.
Kita ustaz percaya tak benda-benda gini dah. Orang rekod fitnah, orang tuduh macam-macam, percaya mudah tak. Ustaz tak kira mikir lebih lah. Dia simplitik dah. Orang kata dia gerakkan Islam. Allah tak ingat pasal gua ni. Alah, macam-macam lah. Mula-mula. Tak ingat gua ni pun tak pasal. Okey, kita boleh sikit lagi lah. Nah, dalam kitab yang lain, dalam kitab Ithaf Al-Maharah, Fatimah dilahirkan sebelum malam Isra' dengan ijma' ulama' dah. Muka surat 34. Lihat Ithaf Al-Maharah. Menurut Ibn Jauzi, orang yang baru belajar hadis pun tidak akan meragui kepalsuan hadis ini, apalagi orang yang alim dalam bidang hadis. Orang yang telah mereka hadis ini adalah seorang yang paling jahil tentang hadis dan sejarah. Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian, sebelum perlatikan baginda sebagai nabi ketika berumur 40 tahun. Oleh kerana hadis ini terima oleh sekumpulan orang yang lebih jahil daripada mereka hadis, maka banyaklah terdapat saluran-salurannya. Ya. Banyak sanaknya, banyak orang mengajilah, ada sanak dia. Diberi ijazah. Mengikut hadis palsu ini, Fatimah ketika Rasulullah SAW wafat baru berumur 10 tahun lebih saja. Kalau begitu, bagaimana akan ada pula Hasan dan Husain yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW? Dekat umur 10 tahun anak besar dah. Hasan Husain dekat besar dah. Umur 10 tahun dah. Maha suci Tuhan yang telah membuka pekor si jahil yang mereka hadis-hadis ini dengan tangannya sendiri dia. Lihat Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 413. Ibn Jauzi ni. Benarlah kata Ibn Jauzi itu. Kalau begitu, berapa agaknya umur Fatimah ketika berkahwin dengan Ali ni? Umur 10 tahun, ada Fatimah Hasan Husain ni umur 10 tahun tak? Nabi mati tu umur 10 tahun, pelik dah. Berapa pula umur beliau ketika melahirkan Hasan dan Husain tersebut? Cakap umur ni tu 5 tahun, 6 tahun tu boleh ada baby tu lah. Mahir tak ada lah baby. Nah. Okey, prinsip riwayat-riwayat seperti menggambarkan betapa jahatnya, betapa busuknya hati pereka-pereka hadis tersebut. Ia tepat sekali dengan peribahasa Melayu meraih pekun ke dada dah. Nampak tak cerdik. Walaupun dia tok ustaz pun tak cerdik dah. Tertipu dah. Okey, komentar kelima. Seperti telah disebutkan sebelum ini bahawa riwayat ini ada berapa versi. Di dalam setengah-setengah versinya tersebut, Nabi SAW mengulum lidah Fatimah. Bukan cium biasa, kulum lidah. Macam laki bini dengan anak dia Fatimah. Ini versi Syiah dah. Dan memasukkan juga lidah baginda ke dalam mulut Fatimah dah. Ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Rasulullah SAW dah. Tak mustahil lah, cerita set dah. Dengan anak dia sendiri pula cerita ni nak. Kata Ibn Jauzi, perbuatan Rasulullah SAW yang seperti itu dilakukan oleh baginda SAW di hadapan Aisyah. Setelah baginda bersamanya sebagai suami isteri. Pada ketika itu Fatimah sudah berumur kira-kira 20 tahun dah. Dah. Perbuatan seperti itu tidak boleh, haram dilakukan terhadap seorang perempuan kecuali oleh suaminya sahaja, terhadap isterinya sahajalah. Bolehnya dah kalau nak buat apa dah. Kulu lidah ke apa ni gambar set lah dah. Tiba-tiba Rasulullah dengan Fatimah buat kerja gitu dah. Nampak benar lah kita karut dia. Seorang ayah juga tidak boleh melakukan sebegitu terhadap anak perempuannya. Lihat Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 414. Nak cerita karut dah. Ceritanya ada dalam kitab-kitab Syiah apa dah. Kitab Ahli Sunnah pun masuk jugalah. Terpengaruh, tertipu dengan Syiah ni. Komentar kena iktirab, ketidaktetapan riwayat dan goncang lah sekali gini merupakan satu simptom yang besar yang hampir ada pada semua hadis-hadis palsu. Ia pula tidak mungkin dijamakkan, digabungkan dan dikompromikan dengan apa cara sekalipun. Berkait dengan cerita di atas, anda akan dapati banyak sekali pertentangan di antara satu versinya dengan satu versinya yang lain. Sebagai contohnya. Pertama, dalam setengah riwayat disebutkan buah yang dimakan oleh Rasulullah SAW ialah apple, tufah, apple di syurga ni. Sementara dalam riwayat lain pula disebut pear, safarjang. Buah pear. Dalam setengah riwayat lain pula buah kurma. Dalam setengah riwayat lain pula tidak disebutkan buah, cuma disebut buah itu sangat cantik dan sangat sedap. Riwayat dikemukakan di atas misalnya hanya menyebutkan aku terhenti melihat sepohon pokok dalam syurga yang tidak pernah kulihat pokok lain yang secantiknya. Tidak ada daun pokok lain seputih daunnya dan tidak ada pula buah yang lain lebih sedap daripada buahnya. Disebut gitulah. Ia menunjukkan suatu buah yang belum dikenali oleh Nabi SAW lagi tak? Suatu buah yang tidak diketahui Nabi apa namanya kalau ikut hadis ni lah. Dalam setengah riwayat lain pula disebutkan Jibril memberi Rasulullah SAW makan semua buah dalam syurga. Bukan buah tu saja, buah macam-macam buah ni. Dan lain-lain lagi lah. Bercanggah. Pelik-pelik lain-lain berlaku.
Okay, komentar kedua. Dalam setengah riwayat tersebut, Nabi SAW hanya mencium Fatimah di lehernya saja. Cium leher pun benda untuk molek ambil anak-anak tina ni lah. Set juga karut dah. Cerita tekuk apa-apanya. Dalam setengah lain-lain disebutkan Nabi SAW mengulum lidah Fatimah. Dalam yang lain pula disebutkan Nabi SAW menjelirkan lidahnya supaya dikulum oleh Fatimah. Syiah ni nak hina Nabi dan Fatimah. Dalam setengah yang lain pula disebut Nabi SAW menjilat pipi dan mulut Fatimah. Seperti menjilat madu dia sebut dah. Riwayat dikemukakan di atas sebagai contoh hanya menyebutkan Nabi mencium dan mengucuk Aisyah secara umum begitu sahajalah. Komentar ketiga, setengah riwayat menggambarkan peristiwa itu berlaku ketika Mi'raj Nabi SAW ke langit. Sementara setengah yang lain pula menggambarkan semua itu berlaku di dunia ini sahaja dah. Bercanggah nak cakap ittiraq, dipanggil ittiraq. Komentar ketujuh, Imam Ibn Jauzi telah mengumpulkan segala saluran riwayat yang menyebutkan cerita dongeng di atas. Dalam pelbagai versi dan pelbagai redaksinya, dia dikaitkan dengan beberapa orang sahabat selain Aisyah radhiyallahu anha. Antara sahabat yang dikatakan telah meriwayatkannya ialah Umar Al-Khattab, Ibnu Abbas, Ummu Sulaim dan Anas. Syahid banyak ketika nak kira syahid lah. Kepalsuannya dari sudut riwayat telah didedahkan oleh Ibn Jauzi dalam karya agung beliau Al-Mawdu'at. Setiap perawinya didedaki beliau dalam buku tersebut. Mawdu'at ni kitab hebat lah. Jangan kita tolak setengah orang ni kata Mawdu'at Ibn Jauzi ni kata syadid sangat. Setengah hadis yang sahih pun dipalsukannya. Jangan kata gitu dah. Banyak kita boleh tupai dia walaupun tidak adalah beberapa tempat sedikit saja yang kita kena berhati-hati kerana telajak kerah dia ni. Tapi kadang-kadang dia pergi bagi hujah tu kemah kat dah ni. Kita kena baca, kena ambil panduan. Jangan tolak mudah-mudah. Jangan terima mudah-mudah. Ngaji ni gitulah belajar ni. Tadi Ibn Jauzi ni kitab Mawdu'at dia kita tak akan jumpa tempat lain ya, cara je berhujah tu kemah ni. Kita kena pakai buah dia. Okey, contoh ketiga, Ibn Adi dalam حدثنا الفضل بن الحجاب قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا بزيغ أبو الخليل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الموضع الذي يبول فيه الحسن والحسين فقلت له ألا نخص لك موضعا من الحجرة أنظف من هذا فقال يا حميراء أما علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى 7 أرضين. Bermaksud Ibn Adi dengan isnadnya lah. Tak baca lah tak. Hadasna Al-Fadl bin Hijab macam-macam dah. Dengan sanadnya di atas meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu bersembahyang di tempat Hasan dan Husain kecil. Nabi pisah sembahyang di tempat Hasan dan Husain kecil. Maka aku berkata kepada baginda, tak mahukah engkau aku khususkan satu tempat dalam bilik ini yang lebih bersih daripadanya? Kecil tempat. Ini semaya tempat Hasan Husain kecil. Mungkin dia ni. Cuma apa tak usah. Kau semaya tempat lain. Aisyah tanya. Mendengar kata-kata ke itu, Rasulullah SAW terus bersabda, wahai Humairah. Ya Humairah lah kata dia. Tidakkah engkau tahu apabila seseorang hamba bersujud kepada Allah sekali, Allah membersihkan tempat sujudnya itu hingga ke-7 petala bumi. Dia sujud pada Allah sekali jadi suci lalu. Suci itu pah ke-7 petala bumi dah. Pah ke bawah tanah tu pun suci belaka dah. Rujukan Ibn Adi dan Al-Kamil fi Du'afa' Rijal jilid 2 muka surat 241 hingga 242. Riwayat di atas telah dikemukakan dengan isnad beliau lah, isnad Ibn Adi dah. Lihat juga Al-Qali dalam Ad-Du'afa' Al-Kabir jilid 1 muka surat 478. Dan Ad-Dinawari dalam Mu'jalasah wal Jawahir Al-Ilmi jilid 6 muka surat 263. Ibn Jauzi dalam Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 93 hingga 94 dan As-Suti dan La'alil Masnu'ah jilid 2 muka surat 14. Dan jadi itu kitab-kitabnya, kitab semua kitab hadis-hadis dhaif dan palsu ni lah. Kitab besar-besar dhaif dan palsu, kitab muktabar lah ni. Komentar pertama, seperti dua contoh yang telah dikemukakan sebelum ini, hadis ini juga mengandungi suruhan Nabi SAW, ya Humairah, wahai yang si merah. Kata Aisyah kepada Aisyah. Jadi ya Humairah ni semua palsu lah. Kecuali yang kita sebut tadi lah.
suatu. Maka itu merupakan semboyan besar yang mengisyaratkan kepada kepalsuan hadis tersebut. Jadi semua ada Yahya Mi'raj palsu. Kecuali hadis tentang Aisyah tak atas bahu tengok pertunjukan dalam masjid Nabi itu. So, hal lain semua palsu. Komentar kedua, riwayat ini jelas mengandungi unsur fahaman Syiah kerana memperlebihkan Hasan dan Husain. Pada hakikatnya ia hendak dijadikan sebagai bukti tentang kesucian dan kemaksiman mereka berdua. Dia nak akad Hasan Husain tempat kecing, Hasan Husain pun suci. Tapi sebenarnya dia telah menghina Nabi, menjatuhkan Nabi seberat-beratnya. Tempat budak kecing nama semaya. Tapi begitulah Syiah yang nak akad Hasan Husain kononnya menghina Nabi seterusnya. Komentar ketiga, Rasulullah SAW digambarkan sebagai seorang yang pengotor sangat. Padahal baginda terkenal sebagai seorang yang sukakan kebersihan dan sukakan kesucian. Al-Quran juga penuh dengan ayat-ayat yang menganjurkan manusia supaya sentiasa hidup dalam keadaan bersih, suci, zahir dan batin. Jadi, dia nak jatuh, nak akad Hasan Husain, tapi jatuh Nabi ni sebagai yang pembersih, tiba-tiba jadi pengotor dah. Kerana nak akad lain. Ini unsur-unsur kepalsuan dan unsur-unsur tabarruk dah. Sebenarnya hina Nabi dah. Komentar keempat, ia bercanggah dengan sekian banyak hadis-hadis yang menunjukkan air kencing kanak-kanak lelaki juga adalah najis seperti air kencing kanak-kanak perempuan. Hanya air dapat membersihkannya. Kalau air kencing umur bawah 2 tahun hak minum pek ibu dia, susu ibu dia saja pun kena renjis juga. Tak bolehlah pakai biagi, kena renjis juga ni. Tiba-tiba hadis ini menyatakan sujud seseorang di atas tempat najis juga dapat membersihkannya. Pakai sujud kan bersih lalu, tak payah renjis, tak payah gapo atau tak payah basuh ni. Bukan sekadar permukaan tanah tempat sujud sahaja menjadi bersih kerananya, malah satu sujud sahaja pun dapat membersihkan tanah hingga ke 7 petala bumi ni. Tempat kecil, tempat berak, tempat gapo pun akan cuci dah. Dengan semaya, dengan sujud. Pelik lah. Bercanggah. Habislah usul ke-16. Kita masuklah usul ke-17 sikit sangat. Usul ke-17. Usul 17 ni hadis-hadis yang bermula dengan seruan Ya Ali adalah maudhu' ataupun dhaif semuanya kecuali hadis berikut saja kerana ia sahih. Ya Ali ni kita kena ingat palsu lah ke ataupun dhaif. Kecuali hadis ni Ya Ali yang sahih. Iaitu Ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Bermaksud wahai Ali engkau kepadaku sama seperti Harun kepada Musa tetapi tidak ada lagi nabi sesudahku. Hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Kabir jilid 17 muka surat 394. Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 6 muka surat 438 dan An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 7 muka surat 431. Hak ni jasa sahih dah. Antara contoh untuk usul ini ialah contoh pertama Ya Ali, idza tazawwatta fala tansal basal. Maksudnya wahai Ali apabila engkau berbekal, idza tazawwadat, jika engkau berbekal maka janganlah engkau lupakan barang besar. Fala tansal basal. Jangan tinggallah barang besar ni, bawa sekali bekal nak musafir. Rujukan As-Sakhawi dalam Maqasidul Hasanah jilid 1 muka surat 247. Al-Ajaluni dalam Kashful Khafa jilid 2 muka surat 384. Muhammad Tahir Al-Fattani Al-Hindi dalam Tazkiratul Mawdu'at muka surat 149. Asy-Syaukani dalam Fawaidul Majmu'ah muka surat 507. Mulla Ali Qari dalam Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah muka surat 392. Dah. Okey, komentar. Pertama, salah satu alamat mudah untuk anda tahu kepalsuan hadis ini adalah ianya terdapat seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata baginda sallallahu alaihi wasallam Ya Ali. Ya Ali kita nak ragu lalu, kita kena berdoa lalu dah. Kalau berat lagi kita berpalsu, tapi doa dulu dah. Jadi kita kena berdoa. Dah sebut Ya Ali, ni doa lalu. Jangan tak terima dulu dah. Tolak dulu. Yang sahihnya tak adalah, ingatlah yang sahihnya satu saja, yang cerita Nabi Ali ni sama kedudukan seperti Harun pada Musa. Ali tu Harun, Nabi Harun. Musa tu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Yang bezanya tidak ada lagi Nabi, sudah Nabi tu ada Nabi lah. Hadis ni kira sangat kuat lah. Walaupun setengah-setengah kata macam ada unsur syiah, tapi sanatnya kuat, boleh lah kita terima lah. Tapi yang ani lain kita kira dhaif lalu. Kalau nampak berat, tu boleh kata palsu dah. Okay, yang kedua, kata Sakhawi dusta semata-mata. Kazabat buh tu dah. Jadi kazabat buh. Jadi betul-betul dusta semata-mata dah. Yang ketiga, riwayat seperti ini direka untuk menghina, untuk mengejek dan untuk mempersendakan Rasulullah SAW dan Ali kedua-dua sekali.
Sekali tengok nak akad, tapi sebenarnya nak menghina dua-dua. Nabi pun hina, Ali pun hina dah. So bawa wail besar dah. Yang keempat, demikian juga dengan hadis yang dikemukakan oleh Ad-Dailami tentang bawang besar tanpa sanad dalam Firdausnya. Firdaus Ad-Dailami dah, Musnad Firdaus dah. Daripada Abdullah bin Al-Haris Al-Ansari saudara Juwairiyah secara marfu' yang bermaksud, pastikan kamu memakan bawang besar kerana ia mengelokkan air mani dan menyihatkan anak dia. Makan bawang besar ni elok air mani dan menyihatkan anak dia. Ini pun hadis palsu dah. Tanpa sanad. Kedua-duanya adalah hadis palsu belaka dah. Jadi hadis ni palsu belaka. Hadis suruh makan bawang besar ni, suruh bawa bekal bawang besar, suruh makan bawang besar untuk elok air mani dan menyihatkan anak, ni hadis palsu belaka dah. Bukan doa ni palsu terus ni. Contoh kedua dah. Ya Ali, inna Allah qad ghafara laka wa li dhurriyyatika wa li walidak wa li waladika wa li ahlika wa li syi'atika wa li muhibbi syi'atika wa fi riwayatin ziyadatu fa abshir fa innakal anza'u al-batin. Maksudnya, wahai Ali, sungguhnya Allah telah mengampunkanmu, anak-anak cucumu, anak-anakmu, ahli keluargamu, syiahmu dan orang-orang yang mencintai syiahmu. Dalam setengah riwayat ada tambahan, terimalah berita gembira ini, sungguhnya engkau adalah seorang yang gondol, berkepala botak dan bucik. Fa'abshir fa'innakal anza'u al-batin. Gondol, berkepala botak dan bucik. Saya ingat tok saya tak cerita hak ni dah. Maksud dari kitab kita lah, kita ada percaya riwayat kata Ali ni kepala botak dan bucik. Di Syiah ni dah, kita pelik juga. Sekali kita tengok macam nak puji, sekali kita tengok sebenarnya nak hina dah. Dah lah botak, kepala bucik, kepala botak pula dah. Dah. Betul dah. Jadi dia ni sebenarnya nak menghina Ali, bukan nak akad Ali sebenarnya. Dia ni pok-pok Syiah ni, pok-pok yang sebenarnya pok-pok yang zindik, yang masuk ke dalam kumpulan Ali untuk selamat diri. Bila-bila tu kadang-kadang dia puji, kadang-kadang dia hina dah Ali dia. Jadi kita kena berhati-hati dengan pok Syiah ni. Rujukan hadis ni iaitu Abu Syuja' Syirwah bin Syahardar Ad-Dainami dan Al-Firdaus bin Ma'thur Al-Khitab. Jilid 5 muka surat 309 kitab Syiah ni. Yang kedua dalam Asyuti dalam Zailul La'al Masnu'ah jilid 1 muka surat 309. Ini memang kitab ada palsu lah. Lepas tu kitab Muhammad Tahir Al-Fattani Al-Hindi Tazkiratul Mawdu'at muka surat 98 ni kitab hadis tentang hadis lemah dan palsu juga oleh Muhammad Tahir, ulama India lah. Lepas tu Asyakan dan Fa'idul Majmu'ah muka surat 344 ni kita ada palsu juga, ada lemah ada palsu. Dan kitab Ibn Ara' Al-Kinani dalam Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah jilid 1 muka surat 42 ni pun kita ada doa yang palsu dah. Kita rujukan mu'tabar lah kalau kita nak belajar hadis doa yang palsu utama hak ni dululah. Kita turuk hak awal dah. Masalah kitab-kitab gini tidak kita belajar banyak dalam hak pondok kita ni, masalah dah. Walaupun bunyi 40 tahun dah. Di Mekah lagi apa tidak mengaji mana, satu masalah sebab apa tak mengaji kitab-kitab gini. Lepas tu ni tak boleh nak cek lah, tak terbiasa dengan hadis palsu, tak tahu kaedahnya. Okey, komentar yang pertama, semboyan yang sama terdapat dalam hadis ini iaitu seruan Nabi SAW dengan kata baginda SAW yang Ali. Bunyi yang Ali kena ragu selalu, dhaif lalu dah. Maka dapatlah dibuat kesimpulan yang mudah terhadapnya sebagai satu hadis palsu lalu. Tetapi mengikut kaedah yang dalam usul kita belajar, yang Ali ni palsu lalu, bukan doa palsu lalu. Kebanyakan ulama buat kaedah dan bunyi yang Ali palsu lalu, kecuali tak ada lah Musa kedudukan Harun dengan Musa lah, tu ya. Nabi tinggal Ali ni untuk jaga Madinah, dia orang lagi pergi lah. Jadi Nabi nak pujuk Ali, sebut Harun ni sebagaimana Ali ni sebagaimana Nabi Harun dengan Nabi Musa lah. Maka dapatlah dibuat kesimpulan yang mudah terhadapnya sebagai suatu hadis palsu lalu. Kalau sebut yang Ali, hadis palsu lalu. Yang kedua, di dalam isnadnya, dalam sanad perawinya ada seorang perawi yang terkenal sebagai pereka hadis bernama Daud bin Sulaiman Al-Ghazi. Daud bin Sulaiman Al-Ghazi ini terkenal sebagai pereka hadis. Yahya bin Ma'in Al-Zahabi dan lain mengatakan dia seorang pendusta besar. Pendusta besar ni Yahya bin Ma'in Al-Zahabi ni. Al-Zahabi berkata dia mempunyai sebuah buku mengandungi hadis-hadis palsu yang dikaitkan dengan Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha. Ni dia kaitkan dengan Ali bin Musa Ar-Ridha. Dia ni reka hadis atas nama Ali bin Musa Ar-Ridha. Banyak hadis palsu yang reka. Dan buku seperti buku ni reka hadis berbuh nama
Tok Guru kononnya Ali bin Musa Ar-Ridha lah. Imam Syiah ni. Komentar ketiga dah. Entah apa yang dikendaki pereka hadis tersebut dengan berkata fa innakal anza'ul al-batin. Apakah ia hendak memuji Sayyidina Ali atau hendak mengejinya? Nah. Tetapi memang begitulah sifat hadis maudhu' ni. Kalau dicari juga makna yang baik untuk dua perkataan itu, maka ia adalah maknanya yang agak jauh. Maknanya yang terdekat ialah seperti diberikan dalam terjemahan di atas. Al-anza'ul al-batin hak terdekatnya, maksudnya kepala botok, gondok, bucik. Nah, dah, nak hina. Lepas tu ngaji dah kitab Melayu, kitab Jawi kita ni ngaji, dia sebut orang ni juga ni. Pada hari riwayat hadis palsu dia cerita Ali ni puk bucik. Kepala botok puk bucik ni. Dah, lepas tu dia sebenarnya Syiah ni dia buat lolok je dah, dia tipu nak sokong Hasan Hussein sebenarnya, dia katok tubuh ni buat lolok tipu pengikut-pengikut dia, wala'un dia dah. Dia tipu wala'un dia, katanya sokong Ali lah, bela Ali, tapi sebenarnya pok-pok Syiah ni dia ni hina, dia golongan zindik yang berselindung dalam pok Syiah Ali ni. Padahal pok-pok dia ni nak hina Ali lah. Dia benci Hasan Hussein, dia hina Hasan, dia hina Hussein benar. Dia menggunakan slogan bela keluarga Nabi, Habib laga apa, keturunan Nabi laga apa. Tapi sebenarnya mereka berselindung saja untuk elok daripada ditangkap, dibunuh, di penjara ke apa. Dia guna keluarga Nabi lah sebagai slogan dia dah. Macam slogan Khawarij lah. Tidak siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir ke apa dah. Jadi slogan tu disalahgunakan. Ataupun jenis jemaah Islam lah, parti Islam. Dia guna slogan-slogan agama, tapi dia ni untuk cari kepentingan dunia dah. Buat lolok, tipu, guna slogan Islam pada hadiahnya untuk cari kepentingan dunia. Ramai gitulah. Ramai dah. Ya, ke zaman dulu pahlawan ni serupa dah. Yang keempat, dengan adanya pengampunan terdahulu daripada Allah untuk orang yang tersebut dalam hadis tersebut, senanglah mereka melakukan maksiat dosa dah. Jadi pokok Syiah dengan hadis ni dah. Allah telah mengampunkanmu Ali dah. Lepas tu anak-anak cucumu. Dah. Anak-anakmu, ahli keluarga Syiahmu dah. Penyokong Syiah lah. Penyokong Ali dah. Ada orang yang mencintai Syiahmu. Orang cerita pok-pok Syiah ni pun boleh apa dosa dah. Jadi buat dosa setara mana makna siap dosa pun tak apalah apa dosa dah. Apa perlu dirisaukan lagi tentang dosa-dosa kalau pintu keampunan Allah sudah terbuka seluas itu dah. Ni pok-pok Syiah ni sangat kuat buat dosa dah. Dia tak ngapa mana Quran, dia tidak ibadah kurang dah. Kalau dia perhati pok Syiah sendiri dari kitab tu, mereka dia perhati pok Syiah ni mengaji tu nampak banyak lah, ngaji cara kitab dia lah. Tapi masalah dari segi amalan ni kurang sangat dah. Kerana pok dia berasa tak ada dosa dah. Buat dosa pun pindah dosa dia kepada panggil nawasib apa? Golongan-golongan ahli sunnah lah dah. Pembenci keturunan Ali dah. Kononnya dah. Okay, contoh ketiga. Terakhir ni sikit lagi dah. Anba'ana Ibrahim bin Dinar al-Faqih qala anba'ana Abu Ali Muhammad bin Sa'id bin Nabhan qala anba'ana Al-Hasan bin Al-Husain bin Dauman qala anba'ana Ahmad bin Nasr al-Zira' qala hadatsna Abdullah bin Ahmad wa Muhammad bin Ahmad al-Katibani qala hadatsna Umar bin Bashir an Ali bin Mashar an Abi Yahya al-Qattat an Muhammad bin Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali inna Allah zawwajaka Fatimata wa ja'ala sadaqaha al-arda faman ma syaa 'alaiha mubghidan laka yamshi haraman. Maksudnya wahai Ali, sesungguhnya Allah telah mengahwinkan engkau dengan Fatimah dan menjadikan bumi ini sebagai mas kawinnya. Bumi mas kawin dia dah. Oleh itu siapa yang berjalan di bumi ini dengan benci kepadamu, maka berarti ia berjalan dalam keadaan haram. Benci ke Ali, jalan atas muka bumi Ali. Bumi ni semua milik Ali dah. Siapa benci ke Ali, maka berjalan dalam keadaan haram dah. Rujukan Ibn Jauzi dalam Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 416. Dengan isnad beliau lah hadis di atas dikemukakan. As-Suyuti dan La'ali'ul Masnu'ah jilid 1 muka surat 362. Asy-Syaukani dan Al-Fawaidul Majmu'ah muka surat 390. Ibn Ara' Al-Kinani dan Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah jilid 1 muka surat 411. Semua kitab-kitab tentang hadis palsu dah. Mawdu'at, La'alil Masnu'ah, Fawaidul Majmu'ah, Tanzihus Syariah, semua ni kitab-kitab tentang hadis dhaif dan palsu. Okey, komentarnya. Pertama, semuanya yang sama juga terdapat pada hadis ini iaitu yang ani. Dah. Maka sudah tentulah ia palsu dan maudhu'. Sebut yang ani, tahu dah palsu dah.
Yang kedua, Ibn Jauzi berkata hadis ini maudhu'. Dalam isnadnya terdapat sekumpulan orang yang majruh, orang yang dipertikaikan. Tetapi orang yang tuduh mengadakannya ialah Az-Zara'. Az-Zara'. Dia adalah seorang pendusta besar daripada mereka hadis. Ada perawi dia nama Nasr Az-Zara'. Ahmad bin Nasr Az-Zara'. Jadi Az-Zara' ni adalah pendusta besar daripada mereka hadis. Komentar ketiga, hadis ini bercanggah dengan sekian banyak hadis sahih tentang mas kahwin yang diberikan Ali dan perkahwinan dengan Fatimah. Ada hadis cerita tentang mas kahwin yang diberikan Ali kepada Fatimah lah. Mas kahwinnya suami bagi pada isteri dah. Jadi ada hadis yang sahih. Tiba-tiba ambil hadis ni, percaya dah. Komentar keempat, warna fahaman Syiah jelas sekali padanya. Ia tentunya merupakan salah satu produk Syiah. Nampak sangat bau-bau Syiah tu kuat dah. Ini adalah hadis yang produk Syiah. Jadi habislah usul yang ke-17, iaitu yang Ali. Dan yang Ali hadis palsu dahulu. Kecuali satu je hadisnya. Yang Ali anta minni min manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wa Ali, engkau kepadaku seperti Harun bin kepada Musa, tapi tidak ada lagi nabi sesudahku. Ini hadis riwayat Tabrani dan Ahmad dan Nasa'i dah. Jadi hadis ni sanadnya okeylah. Ada juga ulama pertikaian lain lah. Tapi hadis ni kira kuat lah. Hal lain tu Allah karut. Kira palsu dahulu. Sikit ada mudah palsu dahulu. Usul ke-16, ya Humairah. Semua palsu. Semua palsu juga dah. Bukan doa. Semua palsu. Kecuali Aisyah tengok orang Habsyah, orang negeri ni duk main dalam masjid Nabi. Dan Aisyah duduk atas tak bahu dagu dia atas bahu Nabi. Tu sahnya. Ya Humairah tu ada sebut ya Humairah ni ya sah, yang sahih. Hal lain semua palsu juga. Jadi dua perkara yang palsu, ya Humairah dengan yang Ali dah. Tu kaedah usul yang ke-15 dan usul yang ke-16 dan usul yang ke-17 dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.